Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadil ladina astafa, amma ba'. Alhamdulillah tuan-tuan, kita berada di kampung yang namanya Sarif. Kampung ni asal namanya Kampung Sarif. Dalam kitab-kitab pun disebutkan Kampung Sarif. Tapi sekarang ni dipanggil dengan nama Kampung Nawariyah. Yang merupakan sempadan nak masuk Kota Mekah. Baik, sekarang tuan-tuan yang mulia, di belah kanan dekat dengan kita ni adalah makam Ibunda Maimunah. Ibunda Maimunah binti Haris merupakan isteri Nabi SAW. Nabi menikah dengan beliau ketika perjanjian Hudaibiyah. Di tapak inilah tuan-tuan yang mulia baginda menikah, kerana ini tapak rumah beliau. Dan di tapak ini juga setelah beberapa tahun kemudiannya beliau telah wafat di sini. Dan tuan-tuan, Masya Allah, Ibunda Maimunah ni merupakan adik kepada Ummu Fadal. Ummu Fadal binti Haris. Ummu Fadal binti Haris merupakan isteri kepada Abbas bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi SAW. Jadi Ibunda Maimunah ni juga merupakan makcik kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi tuan-tuan, masya-Allah, di sini juga ada berlaku kisah mengenai tentang Siti Aisyah. Kita dengar Tuan Guru mahu nanti berceritakan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salamu ala ibadil ladzina astafa. Jadi alhamdulillah. Jadi di sini yang mana kita faham telah nama dia telah bertukar, asalnya nama Sarif dan dalam lugah boleh baca juga Saraf. Jadi di sinilah kita tengok tempat Sarif ni seolah sempadan sebelum kita masuk tanah haram. Jadi Nabi SAW bergerak nak buat haji bersama dengan Hadrat Aisyah radhiyallahu anha. Kan? Bila sampai di sini kawasan Sarif, kan, Nabi SAW telah berhenti di sini, kan, macam kita panggil kalau zaman sekarang arah tempat persinggahan untuk sebelum tempat terakhir masuk tanah haram. Jadi buat persiapan. Jadi di Sarif ni lah berlaku satu peristiwa yang mana kalau kita belajar dalam kitab Bukhari ada dalam 4 minit 4 haid, kan. Jadi bila sampai di sini, kan, tiba-tiba Hadrat Aisyah radhiyallahu anha, kan, selain mencarikan keperluan mereka istirahat, kemudian tiba-tiba Hadrat Aisyah radhiyallahu anha menangis, kan. Jadi kita tengok Hadrat Aisyah radhiyallahu anha menangis, kan. Jadi suami dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bila melihat Hadrat Aisyah radhiyallahu anha menangis, jadi tahu kenapa Hadrat Aisyah dah bersama dengan Nabi. Jadi seorang suami dengan isteri, dia tahu kalau isteri menangis tu menangis sebab apa. Ada kalau kita sekarang, kan, kalau dia dalam isteri menangis ni sebab nak makan, isteri menangis ni sebab dia nak benda, nak suruh beli, kan. Ada isteri menangis sebab dia sakit. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok Hadrat Aisyah menangis, Nabi dah faham dah isteri menangis ni bukan sebab sakit, bukan sebab apa lapar, tapi Nabi SAW telah terus bertanya kepada Hadrat Aisyah, Anufisti, adakah engkau sedang berhaid? Jadi lafaz anufisti bukan makna nifas, kerana Hadrat Aisyah masa tu bukan dia mengandung, kan, bukan. Jadi makna dia bukan dia anufisti bukan makna nifas, bukan dia bersalin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajar lugah kita. Jadi Nabi SAW mengajar lugah, makna perkataan nifas juga boleh diguna dalam bab haid. Kadang-kadang lafaz mushtarak, kan. Macam kita kat kampung kita bahasa Melayu pun ada lafaz mushtarak, kan. Macam kita kata wang Kedah, kan. Kalau orang KL pergi Kedah, kan, sekali ada satu orang dia pergi dengan orang Kedah, kan. Sampai Kedah, kan, mak dia kata, bagi bang, bagi tahu kat kawan tu, kita main menyorok dulu, kan. Lepas menyorok, kita menyorok, kita makan dadah, lepas tu kita pergi mani lah, kan. Jadi kawan dia, kan, yang daripada KL ni tak tahu, mak engkau ni dah tua pun ajak kita menyorok, main sembunyi-sembunyi ke? Allahu Akbar, kan. Lepas tu suruh makan dadah, nak mampus kena tangkap nanti, kan. Lepas tu pergi mani, apa ni? Mak aku cakap, apa kan lafaz yang kau tak faham. Ini menyorok makan tempat kami ni makna sarapan pagi. Makan dadah, makan siap-siap. Mak pi mandi. Jadi lafaz kadang-kadang kita tengok macam musyarak, kadang-kadang dia makna lain, kan. Macam tu di sini juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan lafaz anufisti. Adakah kamu wahai Aisyah sedang berhaid? Bukan makna nifas. Jadi di sini tengok Hadrat Aisyah pun kata ya, kan. Ya, kerana dia sedang berhaid. Jadi dia menangis lah. Sebab apa? Bukan senang nak datang pergi buat haji, kan. Allahu Akbar. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, kita tengok
dia buat haji, lepas semua buat usaha lah sekali baru masuk nak buat haji. Lepas dah pengumuman dah selesai korban, baru buat haji. Dan nak bapa ke umrah kan. Jadi kita tengok, jadi Nabi SAW beritahu, kamu buat if'ali kan. Semua amalan-amalan orang haji boleh buat, melainkan illa anta tufa fil bait, melainkan jangan kamu bertawaf di Baitullah. Melainkan. Kenapa? Baitullah adalah masjid. Baitullah adalah masjid. Tapi sekarang kita wallahu alam lah, orang yang tak bertanggungjawab, dia kata tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam tak menghalang ada Aisyah duduk dalam masjid. Padahal Sarif dulu ini bukan masjid. Masjid tak ada lagi di Sarif ni. Hanya ada mungkin dia orang bersinggah, mentempat persinggahan ataupun di tempat rehat ataupun masa tu musalla saja. Belum nama masjid. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak keluarkan Hadrat Aisyah radhiyallahu anha daripada tempat tu. Tapi masjid bagi orang berakhir tak boleh kan. Lainlah kalau ada pendapat-pendapat yang lain, mereka ada lain, alhamdulillah kan. Tapi bagi atas mazhab kita, memang wanita yang sedang berhaid tidak boleh berada dalam masjid. Itu perbahasan panjang. Jadi kebetulan kita juga sini, inilah kawasan Sarif yang mana ibunda kan Hadrat Maimunah radhiyallahu anha. Hadrat Maimunah radhiyallahu anha yang mana yang menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah yang mana makcik kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kita tengok yang kisah mana yang mana Hadrat Ibn Abbas radhiyallahu anhu masa kita pergi dekat kan, kisah masa Hadrat Ibn Abbas datang bermalam di rumah Hadrat Maimunah radhiyallahu anha. Inilah Hadrat Maimunah. Kemudian dia yang sediakan, Hadrat Abdullah bin Abbas sediakan air untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah ambil wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Hadrat Maimunah radhiyallahu, siapa yang sediakan air wudu ni? Lalu dibagi tahu ini Hadrat Ibn Abbas. Lalu Nabi doakan, Allah mafaqihu kan wa alim ta'wil. Mana Nabi dah doa untuk faqih dalam ilmu dan mengajar ilmu tafsir pada dia. Alhamdulillah, sebab tu daripada peristiwa macam inilah kita tengok sedikit khidmat sedikit khidmat itu pun telah menjadi terkesan dengan doa dan Allah bagi ilmu. Dan itulah kita juga mengambil pengajaran di sini, mana kita agama apa saya kita khidmat tu ada nilai isi Allah SWT. Jadi kita tengok Hadrat Maimunah telah korban di sini, dia berkahwin dengan Nabi SAW, kemudian akhirnya wafat pun di sini. Dulu sini bukan jalan, ni bukit. Sekarang boleh tambah jadi jalan. Mudah-mudahan ini menjadi iktibar untuk kita bawa dalam kehidupan kita, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan makam dia, makam Ibnu Aminah, kita baca doa, Assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Assalamualaikum ya ummi, Assalamualaikum ya ummul mukminin Sayyidatina Maimunah binti Haris radhiyallahu anha. Di tempat ini rumah beliau menikah dengan baginda, dan di tempat ini juga beliau wafat. Di tempat inilah Nabi doakan untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Di sinilah Abdullah bin Abbas telah berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Sayyidatina Maimunah binti Haris merupakan makcik kepada Abdullah bin Abbas. Allahu akbar, insya-Allah.